Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak komited untuk mewujudkan infrastruktur asas kepada penduduk tempatan dan juga pelancong asing yang datang melawat ke negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg berkata, untuk Bandaraya Miri, kerajaan bercadang untuk menyiapkan jaringan jalan dari Mulu sehingga ke Long Terawan pada 2030. The government is planning. God willing, by the 2030 we completed the road from Miri to Marudi with the new bridge expected to be completed by 2024. Then we are building a road from Marudi right to Long Terawan, which costs more than $1 billion. Dia berkata demikian semasa berucap di majlis perasmian Hotel Mercure Miri City Centre di sini pada Sabtu. Beliau juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar menambah, usaha ini adalah untuk menarik pelancong luar datang ke Sarawak dan akhirnya membangunkan ekonomi negeri ini. Next year we expect about 5% GDP. And with the money injected into the economy, I'm sure that towards 2030, we can achieve our target. Difahamkan konsep dan reka bentuk Hotel Mercure Miri City Centre ini diinspirasikan oleh budaya Sarawak seperti lukisan guania dan ruai rumah panjang yang dipahat di dinding hotel mereka. Selain menawarkan penginapan, hotel ini juga menawarkan berbagai pakej termasuk pakej perkahwinan dan pakej mesyuarat yang boleh menempatkan seramai 200 orang pengunjung. Hadir sama Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Pengarah Evolve Land Berhad Sim Ten Kueh dan Roger Sim, Datuk Bandar Majlis Pembandaran Miri Adam Yi Siu Sang, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Fazruddin Abdul Rahman dan Naib Presiden Kanan Operasi Eka Malaysia and Indonesia Nietzsche Viver. Berita seterusnya, komitmen berterusan terus dilaksana demi mencipta masa depan yang lebih baik untuk Sarawak menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas. Menurut beliau, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS turut komited dalam merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Katanya ini boleh dilihat dengan sejumlah RM5,695 juta atau 63% daripada bajet negeri 2024 adalah untuk pembangunan di luar bandar. Because this the theme of the development program for 2024 is development for all. Building a prosperous, sustainable and united Sarawak. Hanya 7 pemansang ikut diatur. Nilai mungkin yang juga malah kami kewakil rakyat yang menghormat Premier Nemu, kita yang menopsisi lagi Jawa tinggal. Baik ke bawah jalai, baik ke bawah sekolah, baik ke bawah penghidup. Nilai harinya tadi Premier dah mutus ke bajet 2024 tahun dah berat lagi ngatur ke menua pesisir. Nilai 63% dari projek tahun ke 5.69 bilion ini kena adu ke pemansang bahawa menua pesisir. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Makan Malam Proud Christmas Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU 2023 di Pusat Convention Penview Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas menambah, SDNU pastinya boleh memainkan peranannya sebagai rakan kongsi kerajaan yang paling berharga, khususnya dalam menyebarkan maklumat mengenai dasar dan agenda pembangunan. Katanya lagi, ia juga termasuk memberikan bimbingan kepimpinan hingga ke akar undi. Selanjutnya di Bau, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Bau digesa supaya peka dengan masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan penduduk. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harijine berkata, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah melakukan pelbagai usaha bagi mengekang masalah penyalahgunaan dadah.
Justru beliau berharap KMKK dapat menggembleng tenaga membantu pihak PDRM membantras jenayah tersebut. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penangguhan dan kursus peranan KMKK dan wanita dalam menangani isu penyalahgunaan dadah di peringkat kampung pada Jumaat. Tambah beliau lagi, program kesedaran harus diberikan kepada ketua masyarakat, keluarga dan secara individu melalui badan bukan kerajaan NGO, institusi keagamaan dan sebagainya tentang bahayanya isu dadah dan substan yang semakin menular dalam kalangan masyarakat. Dalam majlis itu, seramai 16 ketua kaum dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru menerima watikah lantikan semula, manakala seorang ketua kaum menerima lantikan baharu. Di Daro pula, perkembangan ekonomi sesebuah negara mahupun negeri amat bergantung kepada kestabilan politik dan pentadbiran kerajaan yang memerintah. Menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Wang Nasar, kestabilan politik dan pentadbiran kerajaan amat penting kerana ia akan mempengaruhi kemasukan pelabur asing. Dalam hal ini, katanya, Sarawak telah menunjukkan peningkatan dari segi ekonominya apabila memperuntukkan sebanyak 12.6 bilion ringgit pada bajet 2024 yang merupakan bajet terbesar antara semua negeri di Malaysia. Ini berjaya dicapai selepas Sarawak mengenakan tuntutan cukai kepada Petronas yang mengambil minyak dan gas di perairan negeri ini, jelasnya. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian sumbangan kepada masjid dan surau kawasan Dun Daro di Masjid Al-Mushinin, Daro pada Jumaat. Terdahulu ketika berucap, Dun Daro, Safi'i Ahmad merakamkan penghargaan kepada Dato' Amar Muhammad Asfiah kerana sentiasa memberi perhatian penuh kepada isu-isu yang beliau bangkitkan semasa persidangan Dun. Malah katanya sumbangan tersebut merupakan ihsan daripada speaker sendiri untuk membantu masjid dan surau di kawasan ini untuk melaksanakan aktiviti masing-masing. Berkongsi perkembangan di Daro, beliau berkata, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg telah meluluskan peruntukan RM5 juta bagi pembinaan Masjid Baharu Kampung Tebaang Daro. Manakala di Meradong, masalah kesesakan yang menghantui pengguna jalan menuju ke SJK Cina Kung Cheng bakal selesai tidak lama lagi. Ya, selepas jalan tersebut siap dinaik taraf menerusi projek program transformasi luar bandar RTP Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing. Majlis penyerahan tapak projek siap itu diadakan pada Jumaat di SJK Cina Kung Cheng dan disaksikan oleh Datuk Ding sendiri. Dalam ucapannya, beliau berkata dengan siapnya projek tersebut akan menyelesaikan kesesakan lalu lintas, terutamanya pada hari persekolahan sekaligus memberi keselesaan kepada warga sekolah tersebut dan penduduk setempat. Justru beliau mengucapkan terima kasih kepada dua pemilik tanah jalan utama berkenaan kerana sudi menyumbang sedikit ruang tanah untuk melebarkan jalan menuju ke sekolah. Mengenai isu tekanan bekalan air, beliau berkata ia dijangka akan pulih pada hujung tahun ini selepas sambungan paip air yang baru dari pam penggalak Sungai Bulat menuju ke jalan KJD Bintango. Ke perkembangan di Betong, pihak Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Zon Sri Aman mengadakan lawatan ke tapak projek Mesra Rakyat PMR di Kampung Medang Sepau. Antara perancangan projek PMR dengan kos RM40,000 di bawah peruntukan Ahli Parlimen Betong, Dr. Richard Rapu itu adalah kerja-kerja menaik taraf bangunan tabika kemas di Kampung Medang, Sepau dan perancangan projek PMR dengan kos RM50,000 iaitu membaik pulih gelanggang futsal di Munggu Print Debak. Perbincangan ini dihadiri oleh pegawai teknikal dari Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Zon Sri Aman yang diketuai oleh Muhammad Syahrizal Mahmud. Pegawai Kemas Bahagian Betong Jeffrey Lana selaku wakil penerima projek, wakil dari Pusat Khidmat Parlimen Betong dan Tuai Rumah Panjang Munggu Print, Kamarau Canggan. Perbincangan menyentuh aspek teknikal dan juga lain-lain perkara yang berbangkit bagi menyediakan skop kerja yang menepati keperluan penerima berpandukan peruntukan yang disediakan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan majlis perasmian Hotel Mercure Miri City Centre oleh Premier Sarawak di Miri pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.